Kebiasaannya orang tahu hearing loss ataupun masalah pendengaran ni merujuk kepada pekak. Tapi sebenarnya, tahukah anda masalah pendengaran ataupun hearing loss ni sebenarnya mempunyai banyak jenis dan ada beberapa level of severity ataupun tahap teruk masalah pendengaran seseorang. Masalah pendengaran terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah conductive hearing loss dan yang kedua ialah sensorineural hearing loss. Masalah conductive hearing loss ni sebenarnya dia berlaku akibat blockage ataupun ada halangan-halangan yang menyebabkan bunyi tu tak dapat masuk sepenuhnya dalam telinga seseorang. Sebagai contoh, mungkin seseorang tu dia mempunyai masalah taik telinga ataupun earwax, ataupun mungkin dia ada masalah seperti jangkitan kulat yang halang bunyi tu masuk secara efektif pada bahagian telinga seseorang. Yang kedua ialah masalah sensorineural hearing loss. Sensorineural hearing loss ni sebenarnya satu masalah yang berkaitan saraf ataupun nerve. Sensorineural ni sebenarnya satu masalah pendengaran yang irreversible ataupun dia berbentuk permanen. Dia tak boleh nak diubati dengan apa-apa ubat sekalipun ataupun pembedahan. Tapi berbeza dengan masalah conductive hearing loss tadi, conductive hearing loss ni dia boleh dirawat ataupun treated melalui pembedahan ataupun medication yang sebetulnya. Okey, so dalam hearing loss ataupun masalah hearing loss ada juga orang yang mengalami mixed hearing loss di mana gabungan antara conductive hearing loss dan juga sensorineural hearing loss tadi. Untuk masalah hearing loss, sebenarnya dia ada beberapa level of severity ataupun berapa teruk sebenarnya tahap pendengaran seseorang. Kita ada normal hearing, kita ada mild hearing loss, kita ada moderate hearing loss, severe hearing loss dan juga profound hearing loss. Jadi jika seseorang tu dia mempunyai tahap pendengaran yang normal, sememangnya itu biasa untuk orang normal, jadi tak ada masalah sebenarnya. Tapi untuk mereka yang mempunyai mild hearing loss, dia akan hilang keupayaan untuk mendengar bunyi-bunyi halus. Contohnya bunyi pokok, bunyi macam bunyi angin, bunyi desiran daun. Untuk orang yang mempunyai masalah moderate hearing loss, kebiasaannya dia akan mengalami kesukaran untuk dengar speech in conversation level. Maksudnya bila contoh seseorang tu dia tengah orang tu bersembang, dia susah nak dengar apa yang seseorang tu dia katakan. Dan untuk masalah severe hearing loss, tentunya dia tak dapat mendengar bunyi yang halus, suara orang sedang bersembang ataupun conversational speech, tapi dia boleh dengar certain bunyi kuat. Sebagai contoh, bunyi tembakan, bunyi letupan yang memang kuat daripada biasa. Ada juga orang yang dia mengalami masalah profound hearing loss. Untuk masalah profound hearing loss ni, memang kebanyakan bunyi kat dunia ni, sama ada dia kuat, dia perlahan ataupun sederhana, dia tak dapat dengar. Kadang-kadang ada tu orang yang memang betul-betul total loss, dia tak boleh nak dengar even bunyi tembakan yang kuat tu sekalipun. Biasanya kalau orang yang mempunyai hearing loss ataupun hilang pendengaran ni, kalau katakan pendengaran seseorang tu dah berada di moderate level ataupun tahap yang sederhana, kita seorang audiologist biasa akan menasihatkan pesakit tu untuk memakai hearing aids ataupun alat bantuan pendengaran. Jadi bila digunakan alat bantuan pendengaran ni, jika dia betul-betul follow training ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh audiologist, dia akan benefit ataupun nampaklah hasil daripada hearing aids. Mungkin daripada moderate dia akan jadi mild dan kemungkinan dia akan boleh ada certain threshold ataupun certain bunyi tu dia akan jadi normal kembali lah. Tapi untuk seorang yang telah diprescribe ataupun disarankan untuk pakai hearing aids, semestinya mereka perlu memakai hearing aids secara berterusan. Dia tak boleh nak pakai hari ni nak pakai, esok tak nak pakai, sebab kalau buat begitu takkan dapat banyak benefit ataupun kesan-kesan yang baiklah daripada hearing aids tadi ataupun alat bantuan pendengaran.